Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghlaq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا نوينا تعلما وتعلم وتذكرا وتذكير ونفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan insya-Allah taala bersama kita ni bukan hanya di dunia insya-Allah taala, tapi bersama kita di dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu kebersamaan yang hakiki, kebersamaan yang sebenar dan juga selama-lamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada kematian di dalamnya, tidak ada kesakitan di dalamnya, tidak ada ujian di dalamnya, tidak ada masalah di dalamnya, tidak ada kekecewaan di dalamnya, tuan-tuan dan puan. Yang pasti syurga itu adalah darun ni'mah, adalah tempatnya nikmat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dunia itu darul la jazaa fiha wa darul akhirah darul jazaa. Beliau mengatakan dunia itu adalah tempat yang mana tidak ada ganjaran yang sebenar. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, dunia ni yang ada, yang kita hidup di sini, tuan-tuan dan puan, ganjarannya hanya sekadar ganjaran dunia. Akan tapi yang sebenarnya ganjaran, tuan-tuan dan puan, adalah iaitu kita di akhirat esok, tuan-tuan dan puan. Betapa nikmatnya yang mana Nabi SAW sebut tentang syurga. Bahawasanya Nabi SAW mengatakan bahawasanya ma la ainu ra'at wa la udhun sumi'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi SAW, syurga itu yang mana tak ada mana-mana mata pernah melihatnya, dan tidak ada mana-mana telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak ada mana-mana hati yang terlintas, walaupun daripada hati manusia sekalipun tak pernah. Wala khatara ala qalbi bashar. Nak mengatakan indahnya dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam syurga tak perlu lagi kita nak beribadah, kita tak perlu nak bersedekah, tak perlu nak berpuasa, kita tak perlu nak solat, kita tak perlu nak zikir. Dia adalah tempat untuk kita meraih kenikmatan yang luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana Nabi SAW sebut, tuan-tuan dan puan-puan, sekecil-kecil dunia ataupun sekecil-kecil syurga, bagi orang mukmin yang masuk dalam syurga itu 10 lipat kali ganda besar daripada dunia. Kat dunia ni kita berebut adik-beradik tanah, tuan-tuan dan puan, yang tak seberapa. Tapi dalam syurga tu Allah Ta'ala bagi, kata Nabi SAW, paling kurang seperti 10 lipat kali ganda bumi. Bayangkan, tuan-tuan dan puan. Nabi SAW sebut dalam hadis bahawasanya orang-orang dalam syurga tidak ada makan dan juga tidak ada daripada mereka membuang air. Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah di dalam syurga itu adanya tandas? Kata Nabi SAW, dalam syurga itu tidak ada tandas. Jadi macam mana mereka membuang air, Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang ahli syurga itu tidak membuang air. Dan apa yang mereka makan dan mereka minum, maka keluar peluh, dan peluh itu lebih wangi daripada kasturi, kata Nabi SAW. Setiap hari, kata Nabi SAW dalam hadis, orang-orang dalam syurga, kata Nabi SAW, akan diberikan 70 warna, yang mana setiap kali 70 warna pakaiannya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak sama dengan hari yang seterusnya. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, setiap hari boleh pakai 70 warna. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari tak sama. Macam mana? Berapa trilion. Macam berapa trilion punya warna pun tak tahu, tuan-tuan dan puan. Ni selama-lamanya. Allahu Akbar. Kita kat dalam dunia ni, puan-puan, pakai baju, hari ni pakai baju biru, jemu lah. Pakai baju biru. Dan begitu juga dalam syurga, tuan-tuan dan puan, orang-orang yang makan daripada makanan dan juga daripada minuman. Kalau mereka minum daripada minuman dalam syurga, tuan-tuan dan puan, maka mereka tidak akan haus selama-lamanya.
Dan mereka apabila makan saja daripada makanan-makanan syurga, setiap kali mereka makan, mereka merasakan lebih enak, lebih enak, lebih enak. Itulah kehidupan di dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ni masuk ke dalam syurga dan kita mohon kepada Allah Taala sebagaimana imam tadi doa, iaitu Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah tu. Yang tuan-tuan dan puan-puan minta kepada Allah redha dan juga syurga Allah. Tak ada masalah kita minta redha, kerana minta redha dan syurga Allah. Sebab Nabi SAW suruh kita minta untuk mendapat keredaan Allah dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta Allah fas'alillahal jannal firdausil a'la." Kata Nabi SAW, apabila kamu minta daripada Allah, mintalah syurga Firdaus al-a'la. Minta syurga Firdaus yang tertinggi, kata Nabi SAW. Itu sebaik-baik doa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah taala mudah-mudahan kita masuk syurga dengan asbab kita mengaji ilmu, dengan asbab kita beramal soleh, mendapat rahmat Allah, masuk di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula di dalam kitab Penawar Bagi Hati, masih lagi di dalam fasal yang ke-6, iaitu fasal pada menceritakan tentang dua tangan dan dua kaki, tuan-tuan dan puan-puan. Pada minggu-minggu yang lalu kita dah sebutkan tentang bahawasanya faedah daripada tangan dan kaki, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu di antaranya faedah yang boleh kita dapatkan, faedah akhirat, iaitu kata Syekh, iaitu kita berjalan kerana ziarah, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga menghubungkan rahim, silaturahim sesama kita. Jadi kaki dan tangan kita digunakan untuk kita menziarahi sesama kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita tengok saudara mara kita ada yang fakir miskin, lebih lagi kita utama untuk menziarahi kepadanya. Kerana disebut oleh Al-Imam Abdullah Asy'arani, di antara akhlak salafus soleh, mereka suka bertanya khabar kepada saudara-saudara mereka. Dan bertanya khabar bukan sekadar tanya Assalamualaikum, kaifa halak? Assalamualaikum, apa khabar? Bukan sekadar itu. Tetapi mereka bertanya macam mana kamu, kehidupan kamu, macam mana ibadah, macam mana anak kamu, macam mana pekerjaan kamu. Dia tanya macam-macam, macam mana kesihatan kamu. Kata Imam Abdul Wahab Syarani, kalau pertanyaan Assalamualaikum, kaifa halak? Assalamualaikum, selamat, apa khabar? Itu pertanyaan umum. Itu kepada orang-orang awam pun kita tanya, orang-orang yang tak kenal pun kita tanya. Tak seharusnya kita sentiasa tanya kepada ahli keluarga kita benda-benda macam tu saja. Tapi kita kena tanya kepada mereka. Kita ziarah kepada mereka yang khususnya kita tahu kehidupan mereka susah. Kita tanya mereka macam mana kehidupan mereka, anak-anak mereka, sekolah, makan macam mana, tanya. Nampak tak? Kata setengah ulama salaf mengatakan, barang siapa yang mengatakan Assalamualaikum, kaifa halak? Selamat apa khabar kepada kamu? Sedangkan dia tahu saudaranya itu dalam keadaan susah, tapi hanya bertanya khabar saja, maka orang tersebut ada sifatnya orang-orang munafik. Maksudnya apa? Dia menyembunyikan sesuatu kebenaran tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Di antara sifat orang-orang munafik, mereka tu tahu orang tu dalam susah. Mereka tu tahu dah orang itu dalam keadaan memang memerlukan, tapi dibiarkan orang itu begitu saja. Jadi adab berziarahi, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga. Jadi kita gunakan kaki kita ni, banyakkan ziarah, tuan-tuan dan puan-puan, kerabat kita, dan kita sebutkan ziarah orang-orang soleh, pergi rumah-rumah para asatiza, para ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, para ahli ulama, pergi ziarah mereka selagi mana mereka masih hidup, pergi tengok mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang dikatakan. Jadi pada hari ini kita akan sambung, iaitu qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan lainnya daripada segala ibadah, dan segala ibadah kaki dan tangan, tuan-tuan dan puan-puan. Segala apa-apa saja kaki dan juga tangan kita boleh buat ibadat, maka itu faedah akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, yang dikerjakan dengan dua kaki dan dua kaki. Jadi gunakan segala apapun kaki kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara ibadah. Itu dikatakan. Dan seperti apa kata Syekh? Seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Nampak tak? Di antara faedah akhirat yang boleh dapat pahala besar, kita gunakan anggota kita, tangan dan juga kaki,
seperti kita menghilangkan kemungkaran dengan tangan kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan man kana minkum ra'a munkaran. Kata Nabi SAW, man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa lisanihi wa bi lisanihi, atau kata Nabi au bi lisanihi au bi lisanihi. Kata Nabi au bi qalbihi, fadzalika min adhafil iman, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan dia. Macam mana ubah dengan tangan dia? Maksudnya kiasan di sini ataupun zahir. Ada dua makna. Yang pertama, kiasan. Dan kiasan ni bermakna kekuasaan yang ada pada kita. Kita kalau mempunyai kekuasaan untuk mengubah kemaksiatan itu, kita sebagai menteri, kita sebagai Perdana Menteri, kita sebagai YB, kita sebagai orang-orang yang besar, kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai majikan, kita tengok kita punya pekerja-pekerja itu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah seperti solat Jumaat, maka kita wajib untuk menasihati kepada mereka. Kita ubahkan sebab mereka buat kemungkaran. Kita tengok daripada anak bini kita tak tutup aurat dengan sempurna, maka kita kena ubah. Kata Nabi SAW, falyughayyir bi yadihi, maka dia kena ubah dengan tangannya. Yang pertama maksudnya dengan kekuasaan apa yang dia ada. Nampak dah? Jadi sebab tu umat ni akan soleh, akan baik sekiranya kalau orang-orang besar itu dapat mengubahnya, dapat melakukan kebaikan terhadap mereka, tuan-tuan dan puan-puan, dapat memasukkan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat ni akan jadi umat yang baik. Sebab Nabi SAW sebut, sanfan min ummati idza salaha salaha kulluh wa idza fasada fasada kulluh. Kata Nabi SAW, dua golongan umat aku ni kalau baik maka baik mereka, baik semua, kata Nabi SAW. Kalau jahat maka jahatlah semua umat aku. Yang pertama kata Nabi SAW, al-umara, para pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang ada kekuasaan, ubah. Tengok mana-mana majlis maksiat, orang-orang Islam banyak dalamnya, batalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, supaya apa? Supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dapat negara yang baik dan juga keampunan daripada Allah, kita kena mencegahnya. Jadi maksudnya antara faedah tangan dan juga kaki kita ni, kita mengubahnya dengan secara kiasan, iaitu kekuasaan yang kita ada. Adapun mengubah dengan secara zahir macam mana? Itulah mengubah kemungkaran sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim AS memecahkan berhala. Sebagaimana sahabat Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, Amr bin As dan juga 3 orang sahabatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh. Sebelum dia masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan, dia ni merupakan orang yang sangat-sangat kuat beribadat pada agama Uzzah Walata, iaitu agama berhala orang Arab jahiliyah. Jadi Amr bin Jamuh ni, tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari kalau bangun pagi, dia akan bersihkan berhala tersebut, dia lap abu-abunya, selalu bercakap dengan berhala tersebut, doa, minta macam-macam kepada berhala tersebut. Jadi Amr bin As radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu masih muda lagi dia. Jadi satu hari itu dia berkawan dengan anak Amr bin Jamuh, ada 3 orang anak lelaki. Nampak tak? Maka dia berkawan-kawan baik, lama-lama Amr bin Jamuh ni nampak bahawasanya Amr bin As ni budak yang baik, kawan dengan anak-anaknya. Tetapi dia takut satu perkara. Dia kata, wahai isteriku, kau tengok tak anak-anak kita ni bermain dengan siapa? Kata isterinya, anak kita bermain dengan Amr bin As. Amr bin As. Apakah Amr bin As itu dia menyembah Tuhannya Muhammad? Dia masuk Islam ke? Kata isterinya, aku rasa tidak, dia masih budak lagi. Oh, kalau begitu syukur, dia kata. Yang penting jangan dia menyebabkan anak-anak kita ini terpengaruh dengan Muhammad. Katanya Amr bin Jamuh, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya anak-anaknya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila bermain dengan Amr bin As ni dia dah Islam. Maka dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia dakwah kepada kawan-kawannya yang masih muda ketika remaja lagi. Dia kata, jom kita masuk Islam. Bertemu dengan Nabi SAW, akhirnya mereka 3 adik-beradik ini masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi lama-kelamaan, setelah mereka dengar nasihat untuk berdakwah, jadi adik-beradik 3 orang ni, sahabat kepada Amr bin As radhiyallahu taala anhu ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mengadu kepada Amr bin As. Oh, wahai Amr bin As, aku ni
Kalau boleh nak ayah aku sendiri masuk Islam. Tapi engkau tahu kan ayahku ini merupakan orang yang sangat kuat agama dengan agama Uzza dan Lata. Jadi macam mana kita nak dakwah kepada mereka? Tapi Amr bin As ni tuan-tuan perempuan, dia mempunyai idea, dia kata. Dia kata, kamu tahu tak kat mana bapak kamu letak berhala, dia kata. Dia kata, tahu? Tunjukkan kepada aku. Jom, kita pergi. Mana bapak kau? Bapak kau dalam rumah. Bapak aku dalam rumah. Sekarang sedang tidur. Okey, jom sekarang kita ambil berhala tersebut, kita campak dekat luar. Campak dekat luar. Bangun saja tidur, tuan-tuan Amr bin Jamuh tengok-tengok berhala tersebut dah tak ada. Dia terkejut. Siapa yang alih berhala? Dia tanya isteri dia. Siapa alih berhala ni? Isterinya kata, tak tahu siapa yang alihkan berhala. Cek. Ada di satu tempat, jauh sedikit. Dia kata, macam mana kau boleh berada di sini? Mesti ada orang alihkan, dia kata. Kalau aku dapat tahu siapa yang alihkan, aku patah-patahkan tulangnya, kata Amr bin Jamuh, tuan-tuan. Hari keesokannya Amr bin As datang lagi rumah. Dia kata, berhala tersebut masih ada di rumah. Maka Amr bin As kata, jom kita alihkan berhala ni, tapi kali ni kita buat lebih sikit. Kita buat macam mana? Iaitu kita ambil dia, letak kat tempat pembuangan najis orang. Ada zaman dulu, tuan-tuan perempuan, orang zaman jahiliah dulu ataupun zaman dulu, mereka tu tak ada tandas. Jadi mereka kalau buang, kadang-kadang najis tersebut dibiarkan di padang pasir. Kadang-kadang najis tersebut yang diambil daripada rumah-rumah dibuang di pada satu tempat. Maka diangkat berhala Amr bin Jamuh ni, tuan-tuan perempuan, letak dekat tempat pembuangan najis manusia. Maka Amr bin Jamuh keesokan pagi bangun tengok, tak ada lagi. Mana pergi? Pagi cari, ternyata jumpa dekat tempat pembuangan najis. Wah, marah sungguh Amr bin Jamuh kata, kalaulah aku tahu siapa buat, aku pancung leher dia, bunuh terus orang yang buat ni. Dia kata, aku tak kira siapa pun yang buat, siapa yang menyakiti Tuhan Uzza Lata ni, nanti aku akan musnahkan dia. Maka kata Amr bin Jamuh, tuan-tuan perempuan. Hari ketiga esok, dia pun bawa balik rumah, dia pun tuan-tuan perempuan, Amr bin As datang lagi bermain. Tengok-tengok ada lagi berhala, tuan-tuan perempuan. Maka Amr bin As kata, tak boleh jadi. Dia kata, kali ni kita campak ke tempat najis, kita tepekkan dekat wajah berhala tersebut dengan tahi-tahi najis. Dia kata, wah, kali ketiga tuan-tuan perempuan, Amr bin Jamuh tengok-tengok bangun pagi, tak ada dia punya berhala. Lalu dia cek tempat semalam juga, tetapi lebih teruk. Kerana apa? Kerana diletakkan, ditepekkan najis-najis di wajahnya, dia kata, tuan-tuan perempuan. Maka kata Amr bin Jamuh, dia kata, sampai dia marah, siapa yang buat ni, dia kata. Lalu dia marah pula dekat Tuhan berhala tersebut. Dia kata, wahai Tuhan, engkau kan Tuhan, dia kata. Kenapa kau biarkan orang buat kau macam ni? Kenapa kau tak lawan, kau azab kepada mereka dengan azab engkau, wahai Tuhan, dia kata. Dia kata, esok cuba kau pertahankan diri, dia kata. Aku nak pastikan bahawasanya engkau ni tak dianiayakan oleh sesiapa pun, maka kau pertahankan diri. Dia letak, tuan-tuan dan perempuan, pedang tersebut. Dia letak pedang, tuan-tuan dan perempuan, di berhala tersebut. So berhala itu lawan dengan siapa yang mengambilnya, mencurinya dan menganiaya, tuan-tuan dan perempuan. Esok-esokannya Amr bin As datang main lagi, tengok ada berhala. Dia sungguh bapak dia ni. Tuan-tuan dan perempuan, akhirnya tuan-tuan dan perempuan, dia ambil, dia potong kepala berhala tersebut, tuan-tuan dan perempuan. Bangun saja Amr bin Jamuh, tuan-tuan dan perempuan, dia terus marah sangat dengan berhala tu. Dia hancurkan sekali dengan tangan dia, tuan-tuan dan perempuan. Bila dia hancurkan, ketika itu dia keluar, dia tengok ada budak-budak pemuda itu nak pergi ke masjid, tuan-tuan dan perempuan. Dan mereka tu tengok Amr bin Jamuh daripada jauh tu macam sedih kemurungan. Dia kata, pakcik, kenapa sedih? Amr bin Jamuh kata, aku sedih. Dia kata, sebab Tuhan aku ni tak boleh buat apa-apa. Dia kata, Tuhan aku ni tak boleh buat apa-apa. Maka pemuda-pemuda tersebut katakan, mari sinilah pakcik, ikut kami, kita bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah SAW, akhirnya masuk Islam, tuan-tuan dan perempuan. Ini dakwah dengan tangan secara zahir. Jadi kalau kita nampak sesuatu kemungkaran, tuan-tuan dan perempuan, kita boleh mengubahnya, tuan-tuan dan perempuan, dengan tangan kita. Itu ibadah yang besar, tuan-tuan dan perempuan. Dengan tangan kita, dengan kaki kita, itu yang disebutkan, tuan-tuan dan perempuan. Jadi itu kata Syekh, dikatakan iaitu seperti menghilangkan yang mungkar, tuan-tuan dan perempuan. Bahkan menjadi wajib untuk kita mengubah sesuatu yang mungkar dengan tangan kita apabila kita melihat sesuatu tersebut, tuan-tuan dan perempuan. Bahkan disebut dalam kitab Al-Imam Al-Jurdani, setengah para ulama
mengatakan wajib untuk membuang najis kepada tempat-tempat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Sebab itu pernah satu ketika ada seorang tuan-tuan dan puan, orang soleh, orang baik. Itu dikatakan apabila dia nampak satu tempat tu ada tarian pocong-pocong. Tak silap saya, ini berlaku di Kelantan. Ini diceritakan oleh tuan guru kami. Saya tak ingat apa nama tuan guru tersebut, tuan-tuan dan puan. Jadi satu hari itu dia pergi ziarah, tuan-tuan dan puan, di satu tempat, tengok tempat tersebut ada pocong-pocong, tapi tak ada orang ketika itu. Maka dia pun berhenti di situ, tuan-tuan dan puan. Dia kata, aku nak buang air. Dia kata, nak buang air? Dia kata, kalau nak buang air, mari kita pergi tandas. Kata tuan guru, dia kata, tak, aku nak buang air kat sini. Kata, aku nak buang air kat sini. Kata, wahai tuan guru, dia kata, ustaz tak boleh buang air kat sini. Ini tempat orang berjoget pocong-pocong. Dia kata, oh, tempat pocong-pocong. Ini wajib untuk dibuang. Lalu dibuang air kat situ, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itu setengah para ulama katakan boleh. Jadi perbuatan ulama tu kadang-kadang kita tengok, ini salah ni. Nampak tak? Tapi ada ulama yang buat macam tu, tuan-tuan dan puan. Kerana mereka memahami hukum hakam. Bahkan lebih lagi, tuan-tuan dan puan, sebagaimana kisah Amr bin As itu, tuan-tuan dan puan, meletakkan najis pada tempat sesuatu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada sesuatu perkara-perkara kemungkaran, bahkan boleh, tuan-tuan dan puan, bahkan menjadi wajib untuk kita mengubah tempat tersebut supaya tidak menjadi maksiat. Akhirnya tuan-tuan dan puan dengar kata tempat tersebut dah tak ada dah orang buat tarian pocong-pocong tu, tuan-tuan dan puan. Disebabkan apa? Disebabkan barakahnya setengah tuan guru, tuan-tuan dan puan. Subhanallah. Jadi itu yang dikatakan bahawasanya boleh mengubah dengan tangan kita. Jadi kata Syekh, seperti mengubah kemungkaran. Baik. Itu kata Syekh, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian kata Syekh lagi, dan beliau mengatakan, Allahumma salli Muhammad, dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan daripada dua tangan. Nampak tak? Dan kemudian, dan ada pun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda. Jadi di antara manfaat dunia, kata Syekh Abdul Karim Adili, iaitu kita berusaha dengan tangan dan juga kaki kita. Allah Ta'ala bagi kelengkapan kita, kelengkapan tubuh badan kita, berusaha untuk mencari rezeki, tuan-tuan dan puan. Jadi mencari rezeki, itu merupakan daripada manfaat dunia, tuan-tuan dan puan. Sebab mencari rezeki ini ianya merupakan daripada sunnah-sunnah Nabi-Nabi terdahulu. Mereka juga bekerja. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya beliau berkatakan adalah Nabi Adam alaihissalam bekerja sebagai petani. Jadi Nabi Adam alaihissalam pun bekerja sebagai petani. Dan Nabi Nuh alaihissalam, kata Ibn Abbas, bekerja sebagai tukang kayu, Nabi Nuh. Dan juga Nabi Idris alaihissalam bekerja sebagai tukang jahit. Nabi-Nabi dulu bekerja. Dan begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut itu sebagai peladang. Dan Nabi Saleh alaihissalam sebagai peniaga. Dan Nabi Daud alaihissalam sebagai tukang besi. Nabi Daud alaihissalam. Bahkan Nabi Daud alaihissalam ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya wa kana Daud kana ya'kul min amali yadihi. Bahawasanya Nabi Daud alaihissalam itu dia bekerja dengan tangan dia sendiri. Nampak, dia makan rezeki itu dengan tangan dia sendiri, bukan minta-minta Nabi Daud alaihissalam. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan tentang firman Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wadhkur abdana dzal aidai ay al-zal aidi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebutkanlah tentang hamba-hamba kami yang mempunyai tangan. Apa maksudnya tangan di situ? Para ulama mentafsirkan kerajinan Nabi Daud alaihissalam itu dalam mencari kerja. Nampak tak? Rajinnya Nabi Daud alaihissalam menggunakan tangan dia dalam mencari rezeki, tuan-tuan dan puan. Jadi kita yang diberikan kekuatan, diberikan sihat tubuh badan, kita bekerja selagi mana kita boleh menyara kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, usaha untuk mencari. Kerana kalau meminta-minta ni, tuan-tuan dan puan, setengah para ulama mengatakan makruh hukumnya. Sebab dalam hadis Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang suka meminta-minta di dalam dunia, sedangkan dia mampu untuk bekerja, tuan-tuan dan puan, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan, wajahnya itu meleleh.
Tuan-tuan dan puan-puan, meleleh wajahnya apabila seorang itu disuka meminta-minta. Sebab apa? Kinayatan, kiasan bagi orang yang suka meminta-minta ni, dia tidak mempunyai perasaan sifat malu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan bekerja, usahalah. Ketika mana Nabi Isa alaihissalam itu melihat apabila seorang lelaki beribadah di dalam masjid, beribadah siang pagi petang malamnya, ibadah tuan-tuan dan puan, sampailah Nabi Isa alaihissalam panggil dia datang kepadanya. Kata Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi Isa, dia kata, "Ma ya'uluka?" Siapakah yang tanggung kau makan minum ni? Kata Nabi Isa alaihissalam. Maka kata lelaki tersebut, yang tanggung aku ni abang aku. Abang aku yang tanggung, dia kata. Maknanya abang dia bekerja, dapat duit tanggung dia. Kerjanya ibadah saja. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, "Akhaka a'bad minka." Saudara abang kamu itu, kata Nabi Isa alaihissalam, dia lebih banyak ibadah daripada engkau. Sebab apa? Setiap ibadah, setiap kerjanya tuan-tuan ibadah. Jadi jangan orang anggap bahawasanya ibadah tu hanya pada solat, hanya pada puasa, hanya pada sedekah, hanya pada segala-gala apa orang dikatakan daripada yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Sedangkan bekerja juga merupakan ibadah yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak sekali dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan orang-orang yang bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, itu kadang-kadang dapat menghapuskan dosa, yang mana dosa tersebut tak dapat dihapuskan kecuali bekerja. Ada hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, "Minadz dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak boleh dihapuskan kecuali dosa tersebut dihapuskan dengan apabila seorang itu bekerja. Apabila dia mencari untuk kehidupan dunianya. Maksudnya untuk dia cari rezeki, tuan-tuan dan puan-puan. Besar ibadahnya apabila seorang bekerja, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Bahkan Nabi SAW kata, orang-orang yang bekerja, orang-orang businessman, dia pun boleh jadi orang yang dapat ganjaran mati syahid di akhirat nanti. Kata Nabi SAW, "At-tajirus suduq." Kata Nabi SAW, "Yuhsyaru yawmal qiyamati ma'asyuhada." Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, "Was-siddiqin wa-syuhada." Kata Nabi SAW, orang-orang yang berniaga, kemudian dia jujur, amanah dalam perniagaan dia, tuan-tuan dan puan-puan, maka orang tersebut nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan dengan para siddiqin. Nampak tak? Dan juga para syuhada. Ini kelebihan orang bekerja. Sebab tu Nabi SAW sendiri bekerja. Apa kerjanya Nabi SAW? Nabi SAW itu bekerja sebagai pengembala kambing. Kata Nabi SAW, "Ma min nabiin." Tidak ada Nabi yang dibangkitkan illa wa huwa yar'al ghanam. Kecuali Nabi itu pasti dia pernah mengembala kambing. Nabi Ismail pernah mengembala kambing. Itu yang dibuatkan oleh Nabi Ibrahim AS, Hijr Ismail. Kenapa ada Hijr Ismail tu? Apa tak? Sebab di antara hikmahnya, Nabi Ibrahim AS tengok bila Nabi Ismail AS itu sudah besar sedikit, maka dia buatkan hijr itu untuk diletakkan daripada kambing-kambingnya Nabi Ismail alaihissalam, untuk dia memelihara di situ. Nampak tak? Jadi subhanallah, itu disebut di dalam kitab-kitab tarikh, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ajar dia anak dia untuk bekerja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitu Nabi SAW juga pernah bekerja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Nabi SAW pernah bekerja sebagai peniaga yang diupah oleh isterinya Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ke Syam Nabi SAW berniaga, sehingga perniagaan Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, untung yang begitu dahsyat, laris, semua barang dijual. Terkejut Khadijah, tuan-tuan dan puan, bawa banyak sekali barang-barangan untuk dijual dekat Syam daripada kota Mekah, bawa habis semua dijual. Terkejut Khadijah, tuan-tuan dan puan. Ini kelebihan Nabi Muhammad SAW, pakar ekonomi, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW. Jadi bekerja. Kalau kita mempunyai kekuatan, bekerja, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Allah Ta'ala suka orang-orang yang bekerja. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah Ta'ala yuhibbul abda yattakhidul mihna." Kata Nabi SAW,
Allah Ta'ala itu sangat suka kepada orang-orang yang mengambil mihnah. Mihnah ni ada career, ada kerjaya. Allah Ta'ala sangat suka. Nampak tak? Wa yastaghna biha 'anil nas, dan dia tak memerlukan, tak berhajat kepada manusia. Minta tolong, minta sedekah, dia tak minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu disebutkan banyak sekali dalam hadis. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, innallaha ta'ala yuhibbul mu'min al-muhtarifa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat cinta kepada orang-orang mukmin yang berkerjaya. Allah Ta'ala suka. Kalau orang tak bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana orang-orang Islam nak bangkit? Kalau kita tak nak bekerja, kalau kita bermalas-malasan, jadi usahalah apa sedaya upaya pun untuk kita membangkitkan ekonomi keluarga kita, untuk kita sara anak bini kita, bagi nafkah kepada mereka. Itu pahala yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dikatakan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita bekerja, ingat juga bekerjaannya biar halal. Biar halal, sumbernya biar halal, barulah barakah daripada hasil pekerjaan kita tersebut, dan rezeki-rezeki, harta-harta kita. Jadi usaha, tuan-tuan dan puan-puan, sebab Allah Ta'ala tak pernah halang sekalipun. Ada setengah orang dia nak ibadah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia beribadah, bekerja, itu lebih baik. Tapi kalau dia nak beribadah langsung, kata para ulama boleh. Kalau dia itu orang yang abid, yang mana abid badaniyah, itu disebut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Antara orang-orang yang dikecualikan daripada bekerja, yang antaranya abid. Memang dia itu tak ada tanggungan apa-apa. Hidupnya itu kalau dinafkahkan oleh orang lain, seumpama ada setengah abid itu memang kerjanya sebagai imam ke, ataupun sebagai Bilal dan sebagainya, maka pekerjaannya itu saja. Maka dia sebagai abid, silakan, tidak ada masalah untuk dia mencari kerja. Tapi kata para ulama, itu pun juga disyaratkan ada tak orang menanggung dia? Siapa yang menanggungnya? Di antaranya, kalau ada baitul mal, boleh tak orang ini ambil daripada sekian-sekian harta daripada baitul mal, maka diperbolehkan oleh syarak untuk dia ambil. Silakan ambil. Sebab apa? Digunakan daripada atas maslahat umum kepada seluruh orang-orang muslim, yang terutamanya orang-orang abid. Dan kedua, dikecualikan bekerja, di antaranya para alim ulama. Tak perlulah dia kerja bawa Grab dan sebagainya. Kalau dia berdakwah kepada Allah Ta'ala, dia bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, dengan Allah Ta'ala, maka itu kerja yang mulia. Tak perlu dia nak bekerja, mengajar orang. Maka macam mana orang-orang yang alim? Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagi orang-orang alim itu boleh mengambil daripada maslahat-maslahat. Yang mana kerajaan, duit baitul mal boleh dikeluarkan, diberikan kepada para alim ulama yang mengajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada orang-orang yang terkecuali. Tapi kalau kita mampu untuk bekerja, untuk cari makan, tuan-tuan dan puan-puan, silakan bekerja. Kerana Nabi SAW sangat suka kepada lelaki yang bekerja. Kata Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amal yadi. Kata Nabi SAW, tidak ada makanan yang paling baik seseorang itu makan makanan tersebut, kecuali dia makan dengan hasil tangan kerja dia, daripada hasil tangan dia. Kata Nabi SAW. Jadi bekerja, Allah Ta'ala tu tak halang kita untuk mencari dunia. Ada orang dia tinggalkan langsung, selepas dia berubah berhijrah, dia tak bagi dah. Nampak tak? Sampai dia kata tak perlu lagi dah nak cari rezeki, semuanya tawakal kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar Khattab, dia sangat sensitif bila orang cakap macam ni. Pada satu ketika dia tengok seorang lelaki duduk kat masjid, tuan-tuan dan puan-puan, sihat, segar bugar badan dia, tak nak kerja. Sayyidina Umar Khattab tengok selalu kat masjid. Sayyidina Umar Khattab datang kepada dia, dia kata, "Hei budak," dia kata, "Hei pemuda," dia kata, "Hujan yang Allah Ta'ala turunkan, air atau emas?" Dia kata kat budak tersebut, hujan yang Allah Ta'ala turunkan, air atau emas? Kata pemuda tersebut, "Ya Amirul Mukminin, Allah Ta'ala tak pernah turunkan emas, Allah Ta'ala turunkan air," dia kata. "Allah Ta'ala turunkan air," dia kata. "Iya betul, turunkan air." Kalau begitu, jangan kamu hanya minta kepada Allah, "Ya Allah, kayakan aku, Ya Allah, mudahkan aku, Ya Allah, bagi aku rezeki," sedangkan kamu tak kerja.
Umar Khattab radhiyallahu taala anhu tegur pemuda tersebut. Jangan kamu minta kepada Allah, ya Allah turunkan emas daripada langit. Sebab tak akan turun emas daripada langit kecuali airnya, kata Umar Al-Khattab. Jadi ini Umar Al-Khattab nak ajar kepada kita untuk kita usaha bekerja, tuan-tuan dan puan. Jadi ibadah yang sangat besar. Kenapa saya panggil ibadah yang sangat besar? Sebab bila kita bekerja, subhanallah, kita tengok, kita bagi duit kepada anak kita, kita bagi duit kepada isteri kita, kita tanggung makan minumnya. Setiap butir nasi tu pahala, tuan-tuan. Sebab tu kita kena fikir bahawasanya pekerjaan ni, jangan kita rasa macam down, kita jangan ni. Kalau kita rasa down, kita ingat bahawasanya kerja itu ibadah. Kata para ulama, kalau kita bekerja atas dasar ibadah, maka segala kepenatan tu tak ada lagi dah. Sebab itu ibadah. Jadi sebagaimana para ulama ajarkan kepada kita, bila bekerja, ikhlaskan hati, ibadah. Barulah insya-Allah taala pekerjaan kita itu jadi baik. Nampak tak? Jadi bukalah bisnes lah sebagainya. Itu subhanallah. Itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah dunia. Kata Syekh, iaitu seorang itu dia bekerja dengan kaki dan tangannya, kudrah yang dia ada, tuan-tuan dan puan. Kemudian kata Syekh lagi, dan segala tujuan engkau digunakan kaki dan tangan kanan, manfaat dunia adalah kita gunakan tujuan kita. Apa tujuan kita? Kita nak angkat cawan, kita nak berjalan ke sana, nak berjalan ke sini, nak pergi shopping, nak pergi melancong, silakan. Tidak ada masalah. Tidak berdosa pun, tuan-tuan dan puan. Bahkan boleh menjadi ibadah, tuan-tuan dan puan, benda yang adat. Nampak tak? Kalau kita angkat sesuatu benda tersebut diniat ibadah, jadi ibadah. Kalau kita berjalan kaki kita untuk melancong, untuk tengok daripada kebesaran Allah, menjadi ibadah. Itu, tuan-tuan dan puan. Itu kata Syekh, dan segala tujuan engkau. Dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat dan manfaat dunia lagi. Tangan dan juga kaki ini yang boleh kita gunakan, iaitu memelihara diri kita daripada datangnya mudarat. Seperti apa? Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas. Nampak tak? Itu wajib. Jangan nampak buaya, tuan-tuan dan puan pergi berenang kat situ. Ataupun jangan nampak singa, kita pun tak lari. Kalau boleh lari, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jangan tunjuk handal kita, tuan-tuan dan puan. Kita ambil sebab. Nampak tak? Jadi kerana itu, kalaulah kita boleh lari, itu wajib. Kerana menyelamatkan roh, menyelamatkan jiwa ataupun nyawa ni, tuan-tuan dan puan, wajib. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kata Allah, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita nampak ular dan sebagainya, maka kita boleh lari. Sehingga kata para ulama, orang yang dalam keadaan solat sekalipun, kalau nampak ular, nampak singa, boleh dia batalkan solat dia, tidak ada masalah. Sebab menyelamatkan roh itu lebih diutamakan, tuan-tuan dan puan. Walaupun sebenarnya kalau membatalkan solat dengan sengaja itu hukumnya haram, solat fardu. Kalau solat sunat tak ada masalah. Tapi kalau solat fardu tak boleh. Tetapi kalau nak selamatkan diri kita, boleh. Tak ada masalah untuk kita membatalkannya, tuan-tuan dan puan. Di antaranya elak daripada binatang buas, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam. Menerkam ia akan tikam. Jadi begitu juga untuk kita menepis. Tangan ni manfaat dunia untuk kita menepis orang-orang yang mana cuba merosakkan kepada kita. Dalam hukum fiqh dia ada satu bab dipanggil daf'us soyal, iaitu menolak ancaman. Jadi hukum seorang itu bila dia menolak ancaman, orang datang bawa pisau kepada dia untuk dia mempertahankan kepada dirinya, tuan-tuan dan puan, maka harus untuk dia mempertahankan. Dan ada beberapa hukum. Yang pertama, wajib hukum mempertahankan diri. Yang pertama wajib kepada siapa? Iaitu sekiranya kafir al-mu'tadi. Yang pertama disebut dalam kitab, kafir al-mu'tadi, orang kafir yang melampau. Al-mu'tadi ni orang yang cuba serang kepada kita. Maksudnya kafir harbi. Nampak tak? Jadi orang yang dia kafir, tidak beriman kepada Allah, dia serang kepada kita, tuan-tuan dan puan, maka kata para ulama, kita boleh mempertahankan diri kita sehingga kita membunuh dia, tak ada masalah. Maka halal darah orang tersebut. Halal darah untuk kita membunuh. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, kata ulama, wajib juga kepada siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukmin, tapi orang yang mu'tadi, bermaksiat.
Seperti apa? Seperti zanil muhsan, seperti orang yang dah kahwin kemudian dia pergi berzina. Maka kalau tiba-tiba dia kantoi, dia marah, dia ambil pisau nak tikam kita, tuan-tuan dan puan-puan, hukum dia kalau kita lawan dan kita tikam dia balik, maka itu diperbolehkan, halal darah. Sebab apa? Dia zanil muhsan. Sebab dia adalah orang yang dihalalkan darahnya. Dalam hadis Nabi SAW, tidak halal darah seorang Muslim, hartanya dan juga daripada maruahnya, kecuali 3 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang keluar daripada agama dia, murtad. Ini halal darah. Orang yang kafir, tuan-tuan dan perempuan, dia murtad, maka halal darah. Yang kedua, orang-orang yang dah berkahwin, berzina, halal darah. Sebab tu hukuman orang-orang yang dah berkahwin, berzina, rejam sampai mati. Dia bertaubat, macam mana pun bertaubat, diterima oleh Allah. Tapi rejam tetap direjam. Nampak tak? Halal darah dia, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Maka dipanggil beberapa orang untuk membalingkan batu sampai mati. Tuan-tuan dan perempuan. Hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mufaraqatul lil jamaah, iaitu orang-orang yang keluar daripada jamaah, iaitu orang-orang yang mana mereka itu keluar daripada Islam, yang maksudnya di sini dia memerangi Islam sendiri. Maka halal darah kepada 3 golongan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalaulah ada seorang yang mana dia beriman kepada Allah tetapi dia itu mu'tadi, seperti orang-orang yang pembunuh ataupun seorang penzina yang dah berkahwin, zanil muhsan, maka ketika itu kalau kita nak dafa' sayar, untuk tolak ancaman dia, tuan-tuan dan puan, sampai dia terbunuh, maka kita tidak akan dikenakan hudud, tuan-tuan dan puan, tak akan terkena kepada kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, dia tidak menjadi wajib tetapi harus. Siapa? Kepada orang yang beriman. Dia beriman, tetapi dia ni, tuan-tuan dan puan, dia bukan orang yang halal darah untuk kita bunuh dia. Yang halal darah untuk kita bunuh dia siapa? Iaitu orang-orang yang mana barangkali dia ada kegilaan, gila, penyakit gila. Dia beriman kepada Allah tapi dia ada penyakit gila, datang-datang tiba serang nak bodok kita dengan pisau, tuan-tuan dan puan. Maka di sini hukumnya harus untuk kita mempertahankan diri. Kalau kita nak elak boleh, kalau kita tak nak elak pun boleh. Sebagaimana kisah Qabil dan Habil. Jadi Qabil tu itu dia tak elak daripada tikaman saudaranya, akhirnya dia pun meninggal dunia. Kalau kamu nak bunuh aku, bunuhlah. Tapi aku tidak akan membunuh kamu. Maka ulama kata harus saja untuk seseorang itu untuk dia mempertahankan diri. Tetapi mempertahankan diri, sekiranya kalau nak mempertahankan diri, contoh, kalau nak mempertahankan diri bagi orang yang Muslim, dia itu bukan mu'tadi, bukan halal darah dia. Dia datang serang kepada kita, maka macam mana kita nak berinteraksi, nak lawan dia balik? Maka kata para ulama, al-akhaf bi-akhaf. Syaratnya untuk mempertahankan mesti dengan benda yang lebih ringan. Contoh, dia datang nak pukul kita dengan tangan. Kata ulama, kalau dia nak pukul dengan kita, sebelum dia nak pukul kita, kita boleh jerit, ataupun kita boleh lari, ataupun kita boleh tengking dia supaya dia rasa takut. Aku ugut kau, nanti aku beritahu polis. Maka kata ulama, kalau kita, orang tu nak pukul kita, sebelum dia pukul kita sebut, maka kita kena buat macam tu. Dan haram bagi kita terus pukul kepada dia. Tak boleh. Nampak tak? Jadi kalau tiba-tiba ada orang nak pukul kita, tapi dia belum pukul, kita jerit dulu semampu. Kata ulama, al-akhaf bil-akhaf. Mesti lebih rendah, lebih ringan daripada dia. Mesti, maksudnya tidaklah kita balas balik dengan setimpal. Kalau boleh, slowkan sedikit. Balasan tu mesti slowkan sedikit. Nampak tak? Tapi kalau seorang itu telah tumbuk kita, contohnya, dia dah tumbuk kita, kita nak mempertahankan diri, macam mana? Maka kata ulama, kita boleh balas setimpal dengan dia, tidak lebih daripada itu. Cukup. Setimpal daripada itu ataupun tidak lebih daripada itu. Kalau setimpal daripada itu, dalam hadis, pernah satu ketika, 2 orang lelaki Muslim bergaduh. Bergaduh di pasar, maka yang seorang ni, dia hanya cubit. Lagi seorang ni gigit. Marah sangat sampai gigit kawan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya diredakan oleh sahabat Nabi SAW.
bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dia hadap ke hadapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Apa yang kamu buat kepada fulan?" Dia kata, "Aku cubit dia." "Kamu?" "Aku gigit dia." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu sudah melampau." Sebab gigitan tu dah lebih daripada cubit. Maksudnya kalau orang tu cubit kamu cubit dia boleh, tak ada masalah. Sebab kamu mempertahankan diri supaya orang tu lepaskan cubitan tersebut. Tapi kalau kamu buat lebih daripada itu, kamu sudah berdosa. Apa dah? Jadi kalau begitu dah boleh masuk kepada bahagian qisas. Jadi sebab itu berbahaya. Jadi kalau kita nak mempertahankan diri, kita kena buat yang lebih rendah daripada itu. Kalau kita boleh mencegah, tuan-tuan dan puan-puan, itu manfaatnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah kalau kita tengok orang tu baru saja nak mencuri, kita dah pukul dia sampai mati. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, haram hukumnya. Kita yang menzalimi dia, tuan-tuan dan puan-puan. Pencuri itu baru nak masuk rumah, kita pun tembak sampai mati, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh, kita cederakan yang mana-mana dulu ke, yang ringan-ringan ke dan sebagainya, untuk dia beri takut, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terus kita bunuh. Nampak tak? Begitu juga kata ulama, setimpal dengan ejekan seseorang. Apa hukum untuk kita mengejek balik kepada seseorang yang telah mengejek kepada kita? Ni hukum fiqh. Jangan cerita pasal tasawuf, ini hukum fiqh saya nak sebut. Tuan-tuan dan puan, maka ulama kata, kalau seorang itu mengejek kepada kita dengan sesuatu yang buruk, maka tidak halal untuk kita mengejek seumpama dia. Contohnya dia memaki ibu bapa kita, tak halal. Sebab Nabi SAW mengatakan, la yasubu ahadukum abahu. Tak boleh kalian itu untuk mencaci ibu bapa seseorang, tak boleh. Haram hukum dia. Tapi kalau dia caci ibu bapa kita nak mengatakan dia balik, kata ulama boleh, tetapi bawah sedikit, iaitu mungkin kita boleh panggil ya fajir, wahai orang yang jahat, boleh. Ataupun dia pakai ya qalilul haya, orang yang sedikit malu, untuk supaya orang ni setimpal. Bagi orang ni rasa macam, dia pun boleh, dia bukan jajal orang ni, aku tak boleh maki dia ni. Setengah orang kadang-kadang dia nak suka bully orang, tuan-tuan, tapi dia belum kenal orang lagi. Nampak tak? Jadi kita boleh takutkan dia, kita boleh untuk supaya elak dia tu tidak berlaku lebih zalim. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Kata Nabi SAW, selamatkan saudara kamu yang berlaku zalim dan juga terzalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, macam mana kami nak bantu orang-orang? Kata Nabi SAW, bantulah saudara kamu yang berlaku zalim dan juga yang terzalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana aku nak bantu orang yang dah melakukan zalim? Kata Nabi SAW, antamna'ahu, mesti kamu kena halang dia. Halangnya macam mana? Kalau dia suka mencaci orang, maka kita kena ajar dia sedikit dengan satu perkataan yang mana dia berhenti daripada cacian tersebut. Nampak tak? Sebab itu bukan sifat yang takabur, tuan-tuan dan puan. Bahkan takabur kepada orang-orang takabur. Para ulama kata takabur ala mutakabbir sadaqah. Takabur dengan orang-orang yang mutakabbir, orang yang suka cakap besar, itu adalah satu sedekah untuk ajar dia, supaya dia beringat, tuan-tuan dan puan. Jadi itu diperbolehkan dari segi hukum, boleh, tuan-tuan dan puan. Tapi tak boleh lebih daripada itu. Jadi janganlah kita buat lebih daripada yang orang itu melakukannya. Jadi itu di antara faedahnya tangan dan juga kaki kita ini untuk menolak sesuatu yang menerkam kepada kita, iaitu sesuatu berbahaya. Di antaranya orang-orang jahat dan sebagainya, maka kita diperbolehkan. Tetapi berwaspada, tuan-tuan dan puan. Kita kat Malaysia ada hukum hakam. Kita ada undang-undang. Jadi kita kena hati-hati. Kalau di Malaysia ni lain sedikit, tuan-tuan dan puan. Nampak nak selamatkan orang yang hampir merogol adiknya pun, kemudian diketuknya sampai mati, akhirnya dia yang ke tali gantung. Jadi berhati-hati. Jadi apapun keadaan, saya nasihat, jangan mengikuti kemarahan apapun. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita, laisa syadid allazi yasra'u. Kata Nabi SAW, laisa syadid bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat, orang yang mampu bergaduh. Nampak tak? Kata Nabi SAW, al-syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat, kata Nabi SAW, orang yang boleh menahan nafsu dia ketika marah. Itu orang yang paling kuat, kata Nabi SAW. Jadi, apapun, kawal nafsu kita. Jadi, itulah ilmu, tuan-tuan dan puan. Bila kita ada ilmu, kita boleh bersabar. Kita boleh
tuan-tuan dan puan, untuk bertindak atas dasar syariat. Jadi jangan kita keluar daripada diri kita ni di atas landasan syariat. Jadi hidup kita akan menjadi indah apabila kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalaulah seorang itu mencaci kita, menganiaya kepada kita, kita tidak mahu membalasnya, itu adalah hal yang terpuji. Hal yang terpuji. Kalau kita tengok kisah ulama dulu, di antaranya Al-Imam Ibrahim Adham, itu pernah satu ketika orang panggil dia pergi dakwah satu tempat, maka dia pergi satu tempat tersebut, di negerinya ada pemimpin yang memang memperkuatkan ketenteraannya. Maka askar ni keras, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi satu Imam Ibrahim Adham ni pergi dekat satu pasar, maka tiba-tiba terserempak dengan askar-askar. Askar-askar tu ingat Imam Ibrahim Adham ini adalah hamba yang tak nak buat kerja, lari daripada kerja. Lalu ditangkap Ibrahim Adham, lalu dipukul Ibrahim Adham, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan Ibrahim Adham ketika itu datang ke satu tempat tersebut, diundang oleh pembesar-pembesar dekat situ untuk mengambil barakah, berceramah, tuan-tuan dan puan-puan di situ. Tetapi ternyata datang dipukul. Maka apabila dipukul, setiap kali dipukul, kata Imam Ibrahim Adham, yang dipukul orang yang layak dipukul. Yang dipukul orang yang layak dipukul. Tentera ni pelik, kenapa sekali pukul dia cakap macam tu, sekali dipukul dia cakap macam tu. Akhirnya datang seorang lelaki yang memang kenal Ibrahim Adham, dia mengatakan, "Wei askar, berhenti. Ini Imam Ibrahim Adham dijemput oleh gubernur kita untuk datang kepada istananya. Kamu dah pukul salah orang." Askar-askar tersebut minta maaf. Kami ingat ini hamba yang lari daripada kerjanya, maka kami pukulnya. Lalu mereka ramai-ramai datang kepada Ibrahim Adham, minta maaf. Dia kata, "Wahai Imam, minta maaf, kami tak kenal engkau." Dia kata, "Kenapa kau tak cakap?" Dia kata, "Ampunkan kami." Kata Ibrahim Adham, "Setiap kali kamu dah pukul aku, kamu angkat daripada cota tersebut, daripada kayu tersebut, aku telah ampunkan tangan. Aku telah ampunkan dosa kamu. Setiap kali kamu pukul, kamu angkat, aku ampunkan. Setiap kali pukul, aku angkat, aku ampunkan kamu." Itu kata Ibrahim Adham. Jadi subhanallah, tuan-tuan dan puan, akhlak para ulama. Sebab itu mereka menjadinya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik. Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang saleh, insya-Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا